Jadi saya tak pasti sama ada Tok Singa ni dia dengar betul-betul atau dia ni di instigate by certain people, sebab gaya dia tu gaya marah. Okey. Duk marah je kan. Bila sebut nama saya mesti jadi marah kan. Mak Duruh kan. Itu nama bapa saya. Okey, nama saya Nur. Okey. Terus tu adalah nama ayah saya. So diorang pun akan tak apa kat dalam gua, dia akan cari kawasan-kawasan macam ni, bahkan akan korek lubang kubur, duduk dekat dalam untuk dapat apa. So kita tanya, kenapa ritualnya lebih kurang sama? Dan Nabi SAW tidak pernah ajar benda ni. Ada kata, Ustaz, tapi Nabi juga SAW masuk dalam Gua Hira. Betul? Di Jabal Nur. Bukankah itu dikira sebagai bertapa juga? Bukankah itu dikira sebagai bersuluk juga? Baik. Siapa yang dah pernah pergi Gua Hira, awak akan tahu bahawa Gua Hira itu tidak dalam. Dia sebenarnya terbuka. It's an open cave. Okay? Cahaya bulan boleh masuk sampai ke dalam, dan cahaya matahari sudah tentu lagi boleh masuk sampai ke dalam. So there is no such thing as pitch black. There is no such thing as pitch blackness. Okay? So nak kata tu sama, langsung tidak sama. Pertama sekali, kita raikan Tok Singa ya. Atas kita kata pelawaan dia lah ya. Itu macam satu bentuk pelawaan ataupun cabaran. Saya hargai niat tersebut, tetapi sedihnya cabaran atau pelawaan itu tersasar sebenarnya. Ya. Saya tak pasti kenapa, mungkin Tok Singa tergopoh gapah. Ya. Dia tidak memahami apa yang dipanggil dalam adab perbahasan dalam Islam dipanggil sebagai mahal niza'. Ya. What is the point of contention? Ya. So kena buat problem statement betul-betul. Baik. Masih lagi beliau bangkitkan isu Tok Seleho, ya, suluk Tok Seleho. Jadi saya minta izin untuk saya komen sedikit tentang isu ini. Baik, beberapa sesi yang lalu saya memberikan komentar berkenaan dengan cara suluknya Tok Seleho, dan saya tidak menarik balik satu perkara pun yang saya sampaikan pada sesi tersebut. Dan sesi kali ini saya membuat penjelasan lebih lanjut sedikit dan respon sedikit kepada Tok Singa. Saya dah respon pun sebenarnya di Facebook dan juga di YouTube Sidang Kalam. Tapi hari ini sebagai pengulangan sedikit dan penekanan. Baik. Dakwaan yang saya buat adalah cara bersuluk Tok Seleho itu tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sesi tersebut juga saya menekankan berkenaan dengan sunnah al-i'tikaf. Ya, kalau kita nak menyendiri ataupun nak menjauhkan diri sebentar daripada masyarakat ataupun nak menjauhkan diri sebentar daripada aktiviti-aktiviti keduniaan, sudah ada yang diajarkan oleh agama, iaitu al-i'tikafu fil masjid. Itu yang terbaik. Kalau ada sesiapa yang datang mengatakan tak, di sana ada yang lebih tinggi daripada itu, maka itu bermasalah bagi kami. Jadi kami mencadangkan masyarakat untuk consider i'tikaf. I'tikaf ni tak terkenal dalam masyarakat kita. It has not been popularized. Suluk lebih popular daripada i'tikaf. Setuju tak? Saya tanya secara jujur dan ikhlas. Sahabat-sahabat dekat sini. Zakir, attention please. Saya tanya pendapat. Dalam masyarakat kita, awak lebih kenal perkataan suluk ke i'tikaf? Alhamdulillah. Orang masjid lah. Kalau tabligh i'tikaf lah ya. Okey, bagus. So di kalangan orang-orang sufi, saya yakin dia lebih kepada suluk. Okey. Kalau saya dulu khalwah, suluk, mana satu yang lebih popular, yang lebih interesting, yang lebih menarik? Of course, kan. Kalau tanya, oh jom kita buat i'tikaf, okey, jom kita bersuluk, kan. Jom kita berkhalwah, ya. Dan pemerhatian saya kepada golongan-golongan sufi dekat Malaysia ni, saya melihat mereka lebih cenderung kepada suluk, khalwah berbanding i'tikaf. Tapi bukan bermakna mereka tak buat i'tikaf. Jangan salah faham. Ni, jangan suka spin, jangan suka kelang kabut sebab marah sangat, kan. Habis semua ditukarnya. Tidak. Saya sendiri, pengalaman saya mendengar suluk dan khalwah ni lebih interesting, bahkan dianggap sebagai something yang lebih unik ya. Tak semua orang boleh buat, kan. Untuk orang-orang tertentu sahaja. So, dalam penyampaian itu saya menekankan tentang pentingnya i'tikaf dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga bercerita berkenaan dengan isu sensory deprivation, iaitu apabila kita punya saluran-saluran indera kita ini semuanya ditutup daripada signal, daripada stimuli.
Ya. Bila perkara ini berlaku pada waktu yang agak lama, tapi ada kajian kata tak perlu lama pun, 10 minit, 15 minit dah boleh tercetusnya halusinasi. Okey, bila awak tutup telinga, awak bergelap, awak putuskan segala saluran indera, awak punya otak akan mula cipta gambaran. Awak punya otak akan mula cipta bunyi-bunyian yang tidak ada. Bahkan awak akan rasa sensasi macam ada orang pegang, padahal tidak ada. Okey, padahal tidak ada. Kenapa berlaku macam tu? Sebab kita hidup di atas muka bumi ni, bila indera kita ini celik, dia akan mengambil stimuli daripada luar. Dia akan mengambil, mesti ada punya. Mesti ada bunyi, mesti ada benda kita nampak, mesti ada perkara kita bau. Jadi bila ditutup semua, dia jadi abnormal state. Bila abnormal ni, otak kita untuk keep us sane, dia akan keluarkan pengalaman-pengalaman ni daripada diri dia sendiri, daripada otak itu sendiri. Ya, dan dia akan gali daripada pengalaman awak dan sebagainya, your memories on what have you. Ya. Baik. Jadi saya kata suluk Tok Selohor ni dia cukup syarat dengan sensory deprivation. Sebab dia dekat bawah, dia gelap. Okey, dan cara-cara bersuluk tertentu pun kita tahulah, kurangkan makan, kurangkan tidur dan sebagainya. So dia cukup syarat. Okey. Lepas tu saya kata, benda ni tukang sihir pun ada buat. Betul. Siapa tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, awak boleh cari buku-buku black magic, okay? Ritual ataupun training-training yang dilakukan oleh magicians sedunia. Mereka akan buat seclusion. Mereka akan bergelap. Dalam training tertentu dia bergelap, dia akan buka satu lilin sahaja dan dia akan ajar diri dia fokus. Saya bukan nak ajar awak jadi bomo. Saya pun, kita belajar ni, kita tahu, bukan kita buat. Untuk belajar fokus ataupun untuk self-hypnotize yourself. Because when you're in a dark room, you're looking at one point for long, you're looking at a bright spot for long, you boleh fall into trance. Ini siapa-siapa pun buat, kalau cukup dia punya langkah dia, awak akan fall into trance. Okay? So, diorang pun akan, tak apa, kat dalam gua, dia akan cari kawasan-kawasan macam ni, bahkan akan korek lubang kubur, duduk dekat dalam, untuk dapat apa. So, kita tanya, kenapa ritualnya lebih kurang sama? Dan Nabi SAW tidak pernah ajar benda ni. Ada kata, Ustaz, tapi Nabi juga SAW masuk dalam Gua Hira. Betul? Di Jabal Nur. Bukankah itu dikira sebagai bertapa juga? Bukankah itu dikira sebagai bersuluk juga? Baik. Siapa yang dah pernah pergi Gua Hira, awak akan tahu bahawa Gua Hira itu tidak dalam. Dia sebenarnya terbuka. It's an open cave. Okay? Cahaya bulan boleh masuk sampai ke dalam. Dan cahaya matahari sudah tentu lagi boleh masuk sampai ke dalam. So there is no such thing as pitch black. There is no such thing as pitch blackness. Okay? So nak kata tu sama, langsung tidak sama. Dan Nabi bukan mencari kegelapan. Nabi bukan mencari sensory deprivation. Tidak. Sebab bila ada caravan lalu, orang miskin lalu, Nabi akan kasih makan. Ini diberitahu dalam kitab-kitab sirah. Okay? Dan selepas Rasulullah jadi Nabi, dia galakkan iktikaf. Dan dalam iktikaf, boleh tak awak berseorangan? Tak boleh. Abang iktikaf dalam masjid. Masjid mesti ada solat jemaah. So 5 kali satu hari awak akan berjemaah. So tak ada ritual dalam agama kita yang ajar jauhkan diri daripada manusia lama-lama. Tak. The best is go to the mosque. Yes, you boleh be alone maybe from the period of between two solats. Kan? Orang akan sibuk pergi kerja, kau stay lah dalam masjid. Lepas tu nanti masuk waktu Zuhur, orang dah ada. Lepas tu orang pergi. Asar, orang datang balik. So, that is a more beautiful way of kita kata bersuluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saya tak pasti sama ada Tok Singa ni dia dengar betul-betul atau dia ni di-instigate by certain people. Sebab gaya dia tu gaya marah. Okay? Duk marah je. Kan? Bila sebut nama saya mesti jadi marah. Kan? Mak Duguh kan. Itu nama bapak saya. Okay? Nama saya Nur. Okay? Terus tu adalah nama ayah saya. Okay. Okay, kita faham kenapa diorang ni rasa macam ada keperluan untuk mempertahan Tok Selohor dan sebagainya. Saya, kita kata kita bukan mengkritik jalan Tok Selohor. Kita hanya cakap khas berkenaan dengan perihal suluk itu. Okay? Jadi apa yang Tok Singa respon, dia kata,
dia nak masuk dekat dalam tempat suluk Tok Selehor tu, tak silap saya selama 3 hari. Lepas tu nak cabarlah, dia kata tengok lepas saya keluar ni saya jadi gila ataupun tidak. Nampak? Di situ ada kekeliruan. Dia menyangka bahawa halusinasi itu gila. Dia tak tahu beza bahawa manusia yang tidak gila juga kadang-kadang berhalusinasi. Bahkan kalau tanya doktor, dia akan kata normal people hallucinate sometimes tu, tanpa dia perasan dia hallucinate. Sebab tu kadang-kadang awak duduk-duduk, awak rasa macam kelibat. Itu a certain form of hallucination. Awak rasa macam ada orang pegang awak. Awak rasa macam ada orang perhatikan awak. Okey? Dan perkara-perkara ni akan berlaku pada konteks-konteks tertentu. Bila tak ada orang, bila tengah sorang-sorang sangat, kan? Dia akan datang. Dia sama juga. Bila the mind is bored, sometimes dia akan muse sendiri. Dia akan buat certain things. So it's like that. So Tok Singa kena bezakan. Ini saya kongsi ilmu dengan Tok Singa. Okay? Tok Singa patut berterima kasih sebenarnya. Halusinasi lain, gila lain. Saya tak kata siapa masuk dalam tempat suluk Tok Selehor tu keluar jadi gila. Ada pernah saya cakap macam tu? Tak ada. Saya kata benda ni boleh induce hallucination. Dan induce hallucination tak bermaksud awak akan jadi gila. Tak. Berapa banyak orang yang dia induce hallucination pada diri dia sendiri. Kan? Dia buat ritual-ritual tertentu untuk hallucinate. Lepas tu after a couple of hours dia kembali normal. Dia kembali normal. So testing tu lari daripada tajuk kita. Lari daripada kritikan saya. Kalau jujur nak buat, kalau jujur nak test, okay, boleh. Boleh. Tapi bukan check jadi gila ke tidak. Dan kita tak boleh ambil orang macam Tok Singa. Sebab bias. Kita kena cari third party yang neutral. Betul? Kalau perlu, orang yang tak tahu benda pun pasal ni. Kalau perlu, orang bukan Islam. Kan? Tak perlulah bawa masuk ke dalam kubur Tok Selehor tu. Buat a situation, a konteks yang sama lebih kurang macam tu. Yang bersedia lah. Tapi nak cari volunteer ni bukan senang. Bukan senang nak cari volunteer. Dan sebab apa? Sebab halusinasi ni satu perkara yang orang lain tak boleh nak check. Because it's an experience of the first person. So dia kena jujur tau. Dia tak boleh ada agenda, biasness nak sembunyi-sembunyikan cerita. Kan? So dia nak kena jujur. Kata betul, saya nampak sesuatu. Lepas tu tak boleh seorang, kena lebih beberapa orang. Sebab seorang boleh menipu. Kalau 3-4 orang yang tak kenal satu sama lain, maka itu dipanggil tawatur lah. Dia mustahil dia orang bergabung untuk menipu bersama. Betul tak? So, kalau nak test, kita duduk bincang secara ilmiah. Seperti gentleman. Okay? Bukan nak ajak bergaduh dan sebagainya. Saya mencabar secara ilmiah. Saya mempersoalkan secara ilmiah. So kalau Tok Singa nak, kita boleh duduk, kita boleh bincang. Apa syarat-syarat dia? Okay? Apa syarat-syarat dia untuk kita buktikan apa yang saya dakwa itu betul? Atau untuk Tok Singa buktikan apa yang saya dakwa itu salah? Okey? Boleh? Sampaikan ni kepada Tok Singa kita. Saudara Firdaus. Adik. Bagi saya dia adik. Tapi tak apalah, dia namakan diri sebagai Tok, kita panggil Tok lah. Macam Tok Pakir lah. Mudah lah. Dia gelar diri Tok. Tak apalah, itu dia nak. Atas sebab apa saya tak pasti. Okey.